Baik, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam kelas Diploma Teknologi Kimpalan DMB 3113, pengurusan fabrikasi kimpalan ataupun Welding Fabrication Management, PDPR minggu yang ke-9 untuk slot yang kedua Baik, dalam kuliah kita yang sebelum ni kita telah bincangkan berkaitan dengan masih lagi kompetisi yang ketiga perancangan, penjadualan projek, dan yang lepas ni kita baru bincangkan berkaitan dengan membina jadual Jadi dalam kuliah kita kali ini kita akan bincangkan khusus untuk membina panduan untuk membina carta alir Jadi pada akhir pembelajaran ataupun kuliah ini saya harap kamu dah boleh dapat membina satu carta alir pada akhir proses ini Baik, di sini saya akan terangkan langkah-langkah ataupun proses nak membina satu carta alir Baik, ini kita pergi kepada langkah yang pertama Langkah pertama, pengurus projek atau penganalisa projek yang membangunkan carta alir proses perlu mengetahui elemen-elemen dan simbol-simbol panduan carta alir Terdapat 5 elemen dalam carta alir Pertama sekali, elemen ni maknanya apa yang perlu ada dalam carta alir. Terminal begin or end. Terminal begin or end ni yang mana kita gunakan mula dan tamat Mula dan tamat. Biasanya kita gunakan bentuk-bentuk tanda tuah. Ini biasanya terminator ni kita gunakan bentuk-bentuk yang bentuk ni kita gunakan menunjukkan mula dan tamat Kemudian flow line. Flow line ni arah anak panah lah. Arah anak panah yang kita gunakan Arah anak panah daripada satu proses kepada satu proses Kemudian bagi input or output kita gunakan bentuk ni. Bentuk segi empat selari ni bentuk ni Untuk proses atau formula kita gunakan untuk kita proses formula kita gunakan data storage ini kita mula kita ada formula sini. Kemudian kita ada decision. Decision ni kena kita buat. Kita guna decision, kita buat decision, kita gunakan yang bentuk empat segi ni kita guna decide, kita buat if then else Jadi ini adalah empat most common flowchart most common yang dapat. Okey, kalau terminator kita guna begin dengan end, kita guna yang ni. Decision kita buat keputusan. Untuk proses tadi proses kita guna formula ni, kita guna ni proses Okey, untuk dokumen, kalau kita perlukan dokumen, kita gunakan simbol ni, masukkan dokumen. Kalau ada dokumen yang kita masukkan jenis banyak dokumen, multiple dokumen, kita gunakan banyak Kemudian untuk data storage, kita gunakan simbol ni. Internal storage kita gunakan ni. Kalau tip data ataupun database, ni kita guna simbol. Okey, dari segi data semua kita akan gunakan simbol yang warna hijau ni Kemudian kita ada input output kemudian kita display, kemudian kita ada manual operation. Yang ni kita merge. Merge ni maknanya merge ni kita ada hubung kait lah Kita manual input, kita guna connector bulat ni. Ini contoh simbol yang kita boleh gunakan. Jadi kamu boleh gunakan simbol-simbol ni bagi membantu kamu untuk menyediakan satu carta alir yang mempunyai kesemua elemen dalam carta alir. Okey, langkah keduanya, ciri yang perlu patuh dalam bina carta alir. Carta alir ni biasanya kita gambarkan mesti daripada atas ke bawah, atas ke bawah flow line dia, dan daripada kiri ke kanan. Daripada kiri ke kanan lah. Ini kiri, pergi ke kanan. Kena ingat itulah Jadi ciri yang keduanya, setelah kita tengok apa dia yang kita nak gunakan tadi, geometrik yang kita nak gunakan, sama ada geometrik proses, geometrik end atau keputusan Jadi mesti bergerak daripada atas ke bawah serta daripada kiri ke kanan. Itu ciri yang kedua. Langkah kedua, kena pastikan itu Kemudian definisi kita perlu gambarkan dengan berhati-hati dan mudah difahami. Okey, jadi dalam proses tu kita nak sebutlah betul
Kalau kita kata kimpal, apa dia kimpal apa? Jadi macam tak betul. Jadi kalau kita nak tunjukkan inilah dia punya proses, ini proses seterusnya, ini arah aliran, tunjukkan. Okey, proses kimpal menggunakan semau. Contoh, menggunakan semau. Kalau boleh kita letak lagi detail, detail apa dia proses dia, dalam geometri ni, Kemudian yang ketiga, tarikh aktiviti mula dan akhir perlu dijelaskan. Okey. Bila kita nak ni, okey, contoh macam ni. Kalau macam ni tak ada. Tak ada. Jadi kerja pertama dengan kedua ni, kerja akhir ni contoh kita letakkan tarikh. Kita perlu letakkan tarikh. Letak tarikh contoh 1 bulan 10 21 hingga 10 bulan 1 tarikh dia buat. Tarikh maknanya kita tahu. Jadi so duration ni kita boleh tahulah. Perlu ada tarikh. Yang ketiga. Okey, yang keempat. Setiap langkah kerja perlu diterangkan atau deskripsinya dengan kata kerja. Baik, dalam kamu masukkan ni, kamu mesti letak kata kerja. Kata kerja contohnya, mengadakan perbincangan. Itu kata kerja lah. Dengan pengurus. Itulah dia proses kerja dia. Jadi, semua proses kerja mesti dinyatakan dalam mula dengan kata kerja. Menyediakan rumusan. Itu kata kerja. Menyemak dan menilai hasil. Itu pun kata kerja. Jadi masukkan kata kerja pada setiap deskripsi ataupun penerangan kamu. Yang kelima, setiap langkah dan aktiviti perlu ada urutan yang betul. Maknanya kalau kamu tak buat jadual dengan betul, kamu tak akan dapat urutan dan aktiviti yang betul. So jadual kamu akan dipindahkan kepada cetak alih ini dan kamu boleh buat satu proses sequence yang mengikut urutan. Jadi kena langkah dan aktiviti kamu kena betul lah. Tak boleh kamu contoh, saya ambil mudah, kamu macam mana kamu nak merivet tanpa menggurudi. Jadi mestilah letak menggurudi dulu baru merivet, contoh. Jadi proses tu kerja mesti ikut sequence. Baik, seterusnya, ruang dan julat aktiviti perlu disusun dengan berhati-hati. Ini yang kita katakan, maknanya kita susun berhati-hati supaya mudah difahami. Janganlah kamu letak sesuatu ni di tengah ni, prosesnya. Jadi biarlah arah aliran, penerangan tu jelas, ada arah aliran daripada atas ke bawah, menyatakan tentang kata kerja, tunjuk supaya aliran ni mudah difahami oleh orang yang melihat. Kamu boleh perbetulkan. Itu sebab kamu boleh gunakan program, program-program tertentu. Kemudian cabang ni menunjukkan aktiviti tak perlu digambarkan dalam cetak alih yang sama. Jadi kalau ada cabang, kamu nak gunakan cabang, kamu boleh gambarkan kalau dalam cetak alih tu, kalau dalam on page ataupun off page. Kalau dalam kawasan, maknanya dalam lingkungan tu kamu boleh guna yang sama, tapi kalau daripada luar sambungan, kamu gunakan simbol. Saya ada contoh nanti. Contoh yang kita bincang pada minggu lepas pun ada. Tapi kami boleh lihatlah daripada sumber-sumber yang kamu boleh dapatkan. Baik. Ini bentuk jadual tadi. Proses kerja perlu dijadualkan terlebih dahulu sebagai dokumen rujukan utama syarikat untuk memudah membangunkan cetak alih. Jadi dia bentuk jadual. Proses kerja dia apa? 1, 2, 3. Saya tunjuk contoh. Okey. Proses kerja dia mengadakan perbincangan dengan pasukan projek bagi perancangan pengujian. Siapa pegawai bertanggungjawab? Pengurus projek. Undang-undang CIDB. Kedua, menerima dan menilai dokumen pengujian yang disediakan dalam projek. Siapa pegawai pelulus? Pengurus projek CIDB. Undang-undang dia. 3, mengadakan perbincangan dengan klien, pelan perancangan, pengurus besar, dia punya pegawai lulus CIDB. Okey. Ini dalam bentuk jadual. So, dalam projek kamu kena sediakan jadual dulu. Susun ikut susunan kerja yang sepatutnya kamu susun. Daripada susunan yang pertama sehinggalah yang terakhir. Baru kamu pindah ke dalam cetak alih. Jadi inilah contoh tadi. Mengadakan perbincangan pengurus. Semak ni saja hasil perbincangan. Kemudian sediakan rumusan. Itu contoh dia. Itu contoh. Baik. Okey. Dalam kamu membina cetak alih ni, kemungkinan berlaku kesilapan juga. Tapi kalau kamu gunakan program komputer, itu mudah dikenal pastilah. Mudah dikenal pasti. Jadi ini yang kita katakan tadi, error flowchart tadi. Press the button, komputer, does the computer turn on? Kalau okey, ini arahan dia. Kalau tak okey, kalau okey,
sorry ya, ini okey. Are there any error message? Ada. The computer is fine. Okay, ini salah. Dia habis di sini. Perform a search for error message. Ini untuk error message. Kan? Kenapa ni salah? Kenapa ke salah? Kita tak berapa faham sangat ya. Kita berapa faham gunakan, dia tidak ada pangkah-pangkah ni, dia menunjukkan kadang-kadang bukan kata salah. Jadi kita kena beri pemahaman pada orang dalam membina flowchart ni. Dia kata kalau salah, contoh problem solve, dia selesai kan? Okey, kalau okey, fine. Kalau tak boleh selesai, call technician. Dia guna simbol lah, tapi ini agak memeningkan sepatutnya dia tak memeningkan Dia ada dua keadaan. Kita boleh je buat dalam bentuk kena pasti benda ni error flowchart ini salah satu contoh lah pun boleh, tapi sukar difahami Baik, kamu boleh lihatlah nanti dalam kuliah kita yang sebelum ni, saya minta kamu melakar satu jadual dan satu carta alih carta alih. Jadi dalam projek kamu yang ni, saya nak kamu binalah menyelesaikan projek terakhir, bina satu jadual proses kerja dengan menggunakan program Microsoft Word ataupun Excel, dan seterusnya kamu boleh bina satu carta alir Saya nak kamu bina satu carta alir hasil daripada jadual kerja ni Okey. Untuk kuliah kita yang ni, kamu rujuklah bahan rujukan kamu ialah bahan rujukan pelajaran yang telah saya edarkan kepada kamu. Kemudian saya ada sediakan dua slide ni, bagaimana nak membina carta alir yang baik lah. Carta alir boleh menjadi panduan dan tambahan pengetahuan kepada kamu. Saya rasa itu saja kuliah kita pada minggu PDPR yang ke-9 ni Jadi kita akan jumpa pada kuliah kamu pada minggu hadapan, yang mana kita akan bincangkan masih lagi berkaitan dengan critical part method masih lagi dalam kompetisi yang ketiga, membincangkan tentang rancang, jadual dan kawalan Saya rasa itu saja jumpa kuliah kita kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi pada kuliah yang akan datang.